Sekejap ya. Alright. Okey. Kita akan mulakan sekejap ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi ini, kita sekali lagi dapat kita bertemu setelah kita bercuti hampir lebih kurang 2 minggu. Hampir dua minggu kita tidak bersama dalam tajuk Fadail A'mal, kelebihan-kelebihan beramal. Namun pada pagi ini kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan pengisian kita dengan kita belajar tajuk keutamaan 4 kalimah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah tajuk yang kedua, yang mana tajuk yang pertama sebelum ini kita telah mempelajari tentang kelebihan istighfar. Ya, kelebihan istighfar. Maka pada pagi ini kita akan masuk kepada tajuk yang kedua. Selain daripada kita istighfar, apa lagi ucapan, kalimah yang boleh kita sebut, yang boleh kita ucapkan, yang boleh kita bacakan supaya hubungan kita dengan Allah semakin lama semakin dekat. Darjat kita semakin lama semakin bertambah. Itulah di antara tujuan utama kita mengambil tema Fadail A'mal. Kelebihan-kelebihan beramal. Kalau sebelum ni kita dah belajar kelebihan beramal dari sudut istighfar, maka kita akan belajar pada pagi ini adalah pada kalimah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kita letakkan 4 kalimah ini sebagai 4 kalimah yang agung. Jadi untuk 4 kalimah ni kita combine sekali untuk kita melihat kalau kita baca 4 kalimah ini, apa kelebihan dia? Apakah ganjaran yang Allah janji kepada kita, sama ada di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Okey, kalau tuan-tuan tengok dalam nota yang telah diedarkan pada kelas-kelas yang sebelum ni lagi. Okey, insya-Allah kita akan belajar lebih kurang ada 11 kelebihan. Ada 10 campur 1, ada 11 kelebihan. Jadi, moga-moga tuan-tuan boleh hebah-hebahkan kepada rakan-rakan kita yang lain tentang 11 kelebihan 4 kalimah ini. Kita pergi yang pertama. Yang pertama, 4 kalimah tadi. Kalimah tadi tu, kalimah 4 kalimah tadi tu maksudnya kalimah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ataupun kita sebut dengan istilah kalimah tasbih, kalimah tahmid, kalimah tahlil dengan kalimah takbir. So 4 kalimah ni, kelebihan dia pertama, ia merupakan kalimah-kalimah yang terbaik. Maksudnya dalam banyak-banyak kalimah zikir. Ini selain pada Quran. Dan tuan-tuan catat. Zikir yang terbaik sekali, kalimah yang terbaik sekali sudah pasti Al-Quran. Sebab dia adalah kalamullah. Itu kita tak nafikan. Tetapi selain daripada Quran, apakah ucapan, perkataan yang paling terbaik yang kita boleh ucapkan adalah 4 kalimah ni. Kenapa dia jadi terbaik 4 kalimah ini?
Kerana 4 kalimah ini ia berasal daripada Al-Quran. Dia bukanlah ayat Quran, tetapi ucapan itu ada dalam Quran. Subhanallah, ada tak dalam Quran? Ada. Subhanalladzi asra. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada tak dalam Quran? Ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada. Jadi kelebihan pertama, apabila kita ulang 4 kalimah ini, ia adalah kalimah yang terbaik dan berasal dari Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, setiap daripada satu kelebihan pergi kepada satu kelebihan, kita akan sokong dengan dalil. Kita akan sokong dengan nas. Kita akan sokong dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arba'un. Nabi kata terdapat 4. 4 apa? 4 kalimah. Min atyabil kalami, yang merupakan perkataan yang terbaik. Nabi yang sebut. Nabi SAW bersabda, Nabi kata ada 4 kalimah, yang 4 kalimah tadi kata Nabi atyabil kalam, adalah kalimah yang terbaik. Wahunna minal Quran. Dan 4 kalimah itu sebenarnya ia berasal daripada Al-Quran. Dia adalah dari Al-Quran. Lepas tu Nabi SAW Nabi bersabda lagi, Nabi kata, La yadurruka bi'ayyihinna bada'ta. Nabi kata, tak apa, tak kisah. Mana-mana sahaja kamu nak mula sebut dari 4 kalimah tu. Nabi kata kalimah tu apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimah tu apa? Pertama, subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, wa tu maknanya dan. Itu ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang ketiga apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadah melainkan Allah. Yang keempat apa? Allahu Akbar. Iaitu Allah Maha Besar. Hadis riwayat Ahmad. Kena tulis dekat nota tu. Kalimah pertama apa? Subhanallah. Kedua Alhamdulillah. Ketiga La ilallah. Keempat Allahu Akbar. Sebab dalam hadis ni Nabi sebut 4 kalimah. Dan yang menariknya adalah okey, 4 kalimah ni dia tidak ada susunan yang wajib baca. Maksudnya tuan-tuan boleh baca mana-mana saja dulu pun boleh. Nak baca Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, boleh. Nak baca dulu La ilaha illallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, boleh. Nak baca Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar, boleh. Mana-mana pun tak apa. Dia tidak ada susunan dia. Sebab tu Nabi kata tadi tu. Nabi kata, La yadurruka bi'ayyihinna bada'ta. Nabi kata, tidak mengapa dengan yang mana saja engkau nak mula. Maksudnya, nak mulakan dulu Allahu Akbar pun boleh. La ilaha illallah letak akhir pun boleh. Tak kisah mana-mana. Tapi yang penting, maklumat dia apa? Perkataan yang terbaik. Dan keempatnya adalah daripada Al-Quran. Itu maklumat yang pertama. Okey, mudah je kita belajar. Tapi walaupun mudah, nak amal tu yang payah. Tapi moga-moga dengan tajuk kelebihan amal ni, kita sokong dengan hadis-hadis Nabi ni, memberikan kita lagi kekuatan untuk kita tak nak tinggal 4 kalimah ni. Sebab ni adalah zikir yang paling mudah kita amal. Tak perlu ada wudu, tak perlu kita berada di tempat yang suci. Maksudnya tak perlu sampai kita nak berada di tingkat sejadah. Maksud dia sambil masak boleh, sambil lipat baju boleh, sambil memandu boleh. Banyak benda kita boleh buat. Cuma jangan zikir dalam tandas sajalah. Yang tu tak dibenarkanlah. Tapi mudah.
Sebab tu kita pilih tajuk-tajuk yang ganjaran banyak, kelebihan banyak. Tapi kita, yelah, sebab tu tajuk ni untuk kita beramal. Target kita sebenarnya adalah untuk kita jadi baik, hamba beriman, nak jadi bertakwa dengan bentuk amal. Ini amal zikir. Okay, dapat yang pertama ni jelas. Okey, kita pergi yang kedua. Dia ada 11. So kita dah selesai satu, tinggal lagi 10. Yang kedua, 4 kalimah ni merupakan kalimah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sebut hadis dia. Yang kedua, kalau yang pertama tadi dalam banyak-banyak kalimah perkataan yang kita ucap yang 4 tadi. Yang kedua, dia adalah kalimah yang paling Allah cinta. Janganlah kita gunakan mulut kita ni, janganlah kita gunakan hati kita ni untuk kita keluarkan kalimah-kalimah yang Allah paling tak suka. Jangan. Jangan gunakan lidah yang Allah pinjam ini untuk bagi Allah murka. Sepatutnya lidah kita ini, hati kita ini, mulut kita ini, kita gunakan untuk kita mengucapkan kalimah yang Allah paling cintai. Okey, kita rujuk hadis Nabi riwayat Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallah. Perkataan, kalimah yang paling dicintai oleh Allah. Ini siapa yang sebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut. Nabi kata, perkataan yang paling dicintai ilallah, yang dicintai oleh Allah. Mana dapat perkataan paling dicintai? Sebab Nabi kata ahabbu. Ahabbu tu yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah. Arbaun. Nabi kata ada 4. Apa dia? Subhanallah, tu pertama. Kedua, alhamdulillah. Ketiga, la ilaha illallah. Keempat apa? Allahu Akbar. Lepas tu Nabi letakkan di hujung tu. Nabi kata, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa dari mana sahaja yang kau nak mula menyebut dia. Okay. Jelas hadis ni. Terang kan? Jelas. Tapi yang pentingnya kita ambil pada perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi sesiapa yang mengulang-ulang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ulang, dia telah menyebabkan Allah Ta'ala cinta pada dia. Dia dapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim, nombor hadis 2137. Okey, dapat dah kelebihan yang kedua. Faham baik-baik, kita akan mengambil tindakan. InsyaAllah selepas daripada kita dah faham, kita dah belajar, maka kita kena amal. Okay, kita pergi yang ketiga. Okay, yang ketiga. Kalau yang kedua tadi, Allah paling cinta, Allah paling suka, yang ketiga ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sendiri menyukai menyebut kalimah tadi berbanding dengan dunia dan seisinya. Maksudnya, kalau kita tanya apa yang Rasulullah paling suka, apa yang Rasulullah cinta, kalau diberikan Nabi dunia dan seisinya, Nabi tidak menyukai dunia dan seisinya, tetapi Nabi lebih menyukai untuk memperbanyakkan 4 kalimah itu. Tuan-tuan bayangkan, gambarkan. Kalau Nabi sendiri suka 4 kalimah ni diulang-ulang, disebut-sebut. Sepatutnya kita ni sebagai umat yang memerlukan banyak rahmat Allah, memerlukan banyak redha Allah, kasih sayang Allah, sepatutnya kita apa? Kena banyakkan. Ikut macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat dalilnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'an aqulu, sesungguhnya aku
dapat mengucapkan. Nabi kata sesungguhnya aku mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maksudnya 4 kalimah kan? Nabi kata sesungguhnya aku mengucapkan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kata Nabi, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Nabi kata lebih aku cintai daripada apa-apa yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim, nombor hadis 2695, hadis sahih. Apa maksud apa-apa yang lebih disinari oleh matahari? Kita kan hidup kita disinari oleh cahaya matahari kan. Kita memerlukan cahaya matahari. Dunia ni akan gelap. Dunia ni tak akan dapat hidup. Dunia ni dia tidak akan, kan kita faham fungsi matahari dan sebagainya. Nabi kata daripada matahari itu menyinari semua perkara, aku lebih cintai ianya. Maksudnya Nabi sangat mencintai 4 kalimah ini. Kalau kita baca hadis ni, ya Allah, sangat mendalam. Kan? Maksudnya besar kalimah ni. Tapi tanya diri kita, berapa kerap kita baca? Berapa kerap kita ulang-ulang? Berapa kerap yang kita ucapkan? Kita bimbang dan kita kena jauhi. Kita bimbang, kita ucap kalimah yang Allah murka, yang Nabi tak suka. Sepatutnya kita mengucapkan kalimah yang Nabi sukai, khususnya Allah Ta'ala sukai. Okey, habis kelebihan yang ketiga daripada 11. Mudah saja kita belajar. Tapi dia punya kesan dia, faedah dia sangat besar dalam hidup kita. Moga-moga kita dapat memperbanyakkan kalimah-kalimah ini dalam hidup kita. Kita pergi kepada kelebihan yang keempat. Kelebihan yang keempat ini adalah kelebihan dari sudut penghapusan dosa. Kita yang sedar diri kita banyak dosa kan, daripada kita baligh dulu, sampailah hari ini kita adalah insan yang berdosa pada Allah. COVID-19 pun, pandemik ni tak selesai-selesai pun sebenarnya antaranya adalah sebab-sebab dosa-dosa hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apa kata kita kempen semua rakyat, kita hapuskan dosa-dosa kita? Caranya macam mana? Salah satu darinya dengan memperbanyakkan kalimah-kalimah ini. Kalau kelas yang dulu kita dah ajar banyakkan istighfar pada Allah kan, boleh mengelakkan azab tu turun. Tapi tak cukup juga dengan istighfar. Maka kita boleh gunakan juga cara yang lain dengan kita berzikir 4 kalimah ini. Okay, apakah dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma 'alal ardi ahadun yaqulu. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dia yaqulu, yang dia mengucapkan. Maksudnya kalaulah setiap rakyat ni, setiap individu Muslim yang berada di negara ataupun di dunia ni, kan, dia mengucapkanlah apa? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Cuma yang ni Nabi tambah satu lagi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ni dia panggil kalimah hauqalah. La hawla wala quwwata illa billah. Tetapi daripada 4 kalimah tadi, ada pada kalimah tahlil la ilaha illallah dengan Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Nabi kata, kalau tidak ada seorang pun, siapa pun, kata Nabi, yang ada kat muka bumi Allah Ta'ala ni, kalau dia ucaplah 3 kalimah ini, maka Nabi kata apa? Illa kufirat anhu khatayahu. Melainkan kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah. Walau kanat mithlu zabadil bahri, sekalipun kesalahannya itu banyak seperti mana buih di lautan.
Kan hadis ni menunjukkan bahawa dihapuskan dosa-dosanya sekalipun seperti buih yang berada di lautan. Ini termasuk 4 kalimah tadi itulah. Kita sebut la ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Allah mengangkat, Allah menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh mana-mana hamba yang berada di muka bumi Allah Ta'ala ini. Okay, hadis ini kategorinya adalah hadis hasan. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, nombor hadis 3460. Okay, moga-moga kelebihan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Kalau semua rakyat dia mengucapkan kalimah-kalimah ini, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah angkat. Moga-moga pandemik ini cepat-cepat Allah Ta'ala angkat daripada kita. Baik. Ada satu lagi hadis yang mengukuhkan lagi tentang dosa-dosa yang gugur. Hadis ni Nabi tunjukkan contoh macam mana dosa tu gugur. Okey. Sabda Nabi SAW, masih lagi hadis riwayat sama, riwayat Tirmizi, yang mana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisajaratin yabithatil waraq. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah lalu satu tempat, dia nampak ada sebatang pohon yang daun dia tu dah kering. Nabi lalu satu tempat, Nabi jumpa ada satu pokok ni, pohon dia dah kering. Lalu Nabi buat apa? Fadarabaha bi'asahu fatanathara alwaraqu. Maka Nabi pukul pohon yang daun dia tu dah kering tadi tu, Nabi pukul pohon tu dengan tongkatnya, maka gugurlah daun-daun itu. Okay, faham hadis ni kan? Lepas daun tu gugur daripada pohon tadi tu, Nabi SAW terus bersabda. Faqala. Nabi terus bersabda. Nabi kata, Innal hamdalillah. Maknanya Nabi nak cakap sesungguhnya kalimah alhamdulillah, kalimah subhanallah, kalimah la ilaha illallah, kalimah Allahu Akbar. 4 kalimah tu. Kenapa dengan 4 kalimah tu? Selepas Nabi pukul pohon yang ada daun tadi, daun tu gugur, kata Anas bin Malik, lepas tu Nabi terus sebut 4 kalimah ni, kata Nabi. Nabi kata apa? La tusaqitu min dhunubil abdi. Akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba kama tasaqatal waraqu hadhihi syajarati, sebagaimana gugurnya daun dari pokok ini. Faham tak? Jelaskan? Hadis ni mudah je faham. Tapi Nabi ni bijak. Cara dia nak terang tu, Nabi pandai. Nabi pandai menggunakan prop. Nabi pandai. Dia bijak. Seorang Rasul yang bijak. Dia sebenarnya kalau Nabi tak goyang pokok tadi pun tak apalah kan. Sahabat pun boleh sampai maklumat dosa tu dihapuskan melalui 4 kalimah ni. Tapi nak bagi nampak lebih jelas lagi, Nabi jumpa pokok yang ada daun kering yang gugur, Nabi pukul daun tu gugur, Nabi nak kata, macam itulah dosa kamu semua boleh gugur. Macam mana daun ni jatuh boleh gugur daripada pokok dia, dengan engkau mengucapkan kalimah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita kempen kepada semua rakyat, hapuskanlah dosa-dosa kita dengan kita memperbanyakkan 4 kalimah ini. Okey, selesai. Kita pergi yang kelima. Okey, kita dah habis 4 kelebihan, kita tinggal lagi 7 kelebihan. Kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima, 4 kalimah ni dia menjadi pengganti kepada harta yang nak disedekahkan. Maksudnya kalau kita tak ada harta nak sedekah,
kita boleh tunaikan ia dengan bentuk 4 kalimah ni. Sebab tidak semua orang dia ada kemampuan nak bersedekah. Kan? Dia tak ada kemampuan. Tapi dia ada keinginan nak sedekah. Dia boleh tukar sedekah itu, dia boleh dapat sedekah itu dengan 4 kalimah ini. Tapi jangan pula lepas ni orang minta sedekah kat tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan pun edar tabung kat tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan tiup dekat tabung tu sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilallah, dah bagi sedekah. Ini bagi siapa yang tidak ada wang untuk dia bersedekah. Tapi kalau tuan-tuan ada wang, tuan-tuan sedekah juga, tuan-tuan baca 4 kalimah ni, tuan-tuan akan dapat double lah sedekah tu. Sedekah dengan wang tu sudah pasti, sedekah dengan bentuk kalimah ini pun sudah pasti. Okay, kita tengok dalil dia. Okay. Abu Dhar radhiyallahu anhu dia berkata, Abu Dhar, dia cerita. Dia kata, anna nasa min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalu wasallam. Okey, macam ni. Okey. Kata Abu Dhar, ada satu grup sekumpulan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka ni? Okay, nak tahu siapa mereka ni, kita baca hadis tu bagi. Yang satu kumpulan ni, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cakap dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ahli dusur. Kalau kita baca pada hadis tu, Nabi kata, zahaba ahlu dusuri bil ujuri. Nabi kata, dia kata, ya Rasulullah, orang-orang kaya ni, dia dah banyak bawa pahala. Dia kata, maksudnya para sahabat yang para sahabat ni dia kata, ya Rasulullah, orang-orang kaya di kalangan kami ni, mereka banyak bawa pahala. Kenapa mereka kata mereka banyak bawa pahala? Sebab mereka solat macam mana kami solat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maksudnya sahabat bertanya ni adalah orang miskin. Sahabat-sahabat yang miskin, dia kurang amal dekat mana? Dia kurang amal dekat sedekah. Faham tak? Kalau sahabat yang kaya, dia boleh buat, dia sedekah pun boleh. Tapi orang miskin, sebab tu kata ini kelebihan orang kaya. Bergembiralah tuan-tuan orang yang kaya. Sebab tuan-tuan boleh menandingi orang yang miskin. Sebab apa? Sebab orang miskin dia solat. Kita pun solat. Orang kaya pun solat juga. Tapi membezakan orang miskin dan orang kaya tu dia boleh bersedekah. Jadi orang miskin tak boleh lawan pahala tu. Seperti mana yang sahabat-sahabat yang miskin mengadu kepada Nabi SAW. Lalu apakah yang Nabi anjurkan kepada mereka? Maka Nabi SAW pun katalah. Nabi kata, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna? Nabi SAW bagi petua. Nabi kata, bukankah Allah telah jadikan sesuatu yang dapat kamu sedekahkan? Maksudnya, para sahabat miskin ni, mereka kalah pahala dari sudut sedekah. Kan mereka tak boleh sedekah dari sudut harta tu. Tapi Nabi jawab. Nabi kata, sebenarnya Nabi kata, adalah sesuatu tu Allah telah jadikan kau boleh sedekah. Maknanya Nabi kata, korang miskin ni, sebenarnya korang pun boleh sedekah sebenarnya. Allah dah buat dah perkara tu. Apa dia? Nabi pun kata. Nabi kata sesungguhnya setiap tasbih, setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Faham tak? Jelas tak? Maknanya Nabi kata korang pun boleh kejar orang kaya tu. Boleh dapat pahala macam mereka. Mereka bersedekah kan? Korang tak dapat bersedekah dengan harta. Korang boleh dapat pahala macam mereka tu. Korang boleh kejar mereka tu. Boleh dapat pahala. Pahala bersedekah. Dengan apa?
rupa-rupanya di sebalik ucapan tasbih subhanallah, ia adalah sedekah. Di sebalik setiap ucapan takbir, ia adalah sedekah. Di sebalik ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Di sebalik ucapan tahlil pun adalah sedekah. Jelas ya tuan-tuan dan puan? Hadis riwayat Muslim. Okey, habis. Kita pergi ke yang ke-6. Kita selesai 5 daripada 11, tinggal lagi 6. Mudah je faham. Jelas tuan puan ya? Dapat. Okey, yang ke-6. Yang ke-6, 4 kalimah ni Allah janji pahala yang sangat banyak. Macam mana pahala yang banyak tu? Mari kita baca hadis dia. Pahala banyak ni, dia dikaitkan dengan cerita 3 orang mu'allaf. Tentu dekat nota tu. Cerita tentang 3 mu'allaf di zaman Nabi SAW. Riwayat dia kata Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu. Okay, Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu, dia cerita pada kita melalui riwayat hadis ni. Dia kata anna nafaran min bani Uzra talas. Kita tengok terjemahan dia. Kata Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu, dia kata ada 3 orang lelaki pada Bani Uzrah yang dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man, siapa di kalangan kamu sahabat ni yang boleh mencukupi mereka untukku? Maksudnya Nabi kata, siapa yang boleh jaga 3 orang ni? Maksudnya kalau zaman kita, orang mu'alaf mungkin ada perkim, mungkin ada NGO boleh tolong, sebagainya kan. Zaman Nabi tu, Nabi kata siapa yang boleh jagakan mereka 3 orang yang masuk Islam ni, bagi pihak aku. Maksudnya siapa yang boleh jaga 3 orang ni? Maka dalam banyak-banyak sahabat yang sanggup, Tolhah, dia kata, ana, dia kata saya boleh jaga 3 orang ni. Maka ketiga-tiga orang tersebut, okey. Okay. Maka ketiga-tiga orang tersebut, Tolhah pun jagalah dia. Tolhah pun jaga dia orang. Okey, faham hadis ni ya? 3 mu'alaf dia. Lalu suatu hari ada satu misi peperangan yang mana daripada 3 orang ni dia ikut pergi perang. Faham tak? Maksudnya dia baru masuk Islam, Abu Talha jaga dia orang. Lepas tu ada satu siri misi peperangan, daripada 3 orang, seorang tu ikut dia pergi perang. Dan orang yang ikut perang ni, dia syahid. Mati dia. Baru masuk Islam. Lepas tu syahid pula. Mati dalam peperangan. Okey, tinggal lagi 2 orang. Yang 2 orang ni pula, tak lama kemudian, Nabi hantar lagi satu pasukan perang. Dan orang kedua dari 3 orang tadi tu ikut pergi perang. Dan yang kedua tadi pun mati syahid juga. Allah, beruntungnya mati syahid. Tuan-tuan bayangkan, kita ni kalau kita berdosa, kalau orang-orang kafir berdosa kan, kalau dia masuk Islam, semua dosa dia Allah hapuskan. Bayangkan, dia seolah-olah orang tak pernah buat dosa pada Allah. Itu untung orang masuk Islam ni. Lepas tu pula mati syahid pula. Orang yang pertama dan orang yang kedua. Tinggal lagi berapa orang? Tinggal lagi seorang. Tapi yang orang ketiga ni, daripada 3 rakan, 3 yang tadi tu, yang seorang ni dia tak mati syahid. Tapi dia meninggal di atas katilnya. Maksudnya dia bukan mati orang mati syahid.
tapi dia meninggal biasa je lah. Mati kat rumah dia. Maka Talha dia kata, Talha yang jaga dia ni, sahabat Nabi ni, dia mimpi tau. Dia mimpi apa? Dia kata wa ra'aitul ladzi istuhida. Dia kata dia mimpi. Dia kata apa? Dia cerita kata Talha, dia kata fara'aitu haula'i thalathata alladhina kanu 'indi fil jannah. Fara'aitul mayyita 'ala firashihi amamahum wa ra'aitul ladzi istushhida akhiran yalihi wa ra'aitul ladzi istuhida awwalahumul akhirahum. Maksud dia apa? Menarik cerita ni. Talha ini satu malam dia mimpi. Dia nampak tiga di sisiku. Maknanya Talha ni pun ada syurga. Dia syurga, iaitu meninggal kat katil tadi, dialah orang berada paling depan sekali. Lepas tu yang belakang dia, orang yang kedua mati, dia syahid. Kau faham tak cerita dia? Jelas tak? Maksud dia, waktu Talha dia mimpi, dalam syurga dia kata, tiga orang lelaki ni, bukan mati syahid tadi, mati apa? Orang yang mati dalam syurga. Tuan dia yang mati, yang kedua meninggal tu belakang dia. Lepas tu yang awal-awal mati tadi, dia berada ketiga. Talha ni dia sepelik sebab apa? Kenapa orang yang mati atas katil tu, yang mati hujung hidup tu, dia berada paling depan. Maka dia jumpa Nabi SAW. Dia cerita pada Nabi SAW. Dia tanya pada Nabi. Lepas tu Nabi pun jawab. Nabi kata, apa yang kau tak setujunya? Ada apa yang kau ingkari dari hal itu? Maksudnya Nabi kata, apa yang peliknya? Nabi kata, tidak ada yang lebih utama pada sisi Allah daripada orang yang diberi umur dalam Islam. Umur yang panjang dalam Islam. Yang mana orang yang umurnya panjang dalam Islam tadi, dia memperbanyakkan tasbih, takbir dan tahlil. Hadis riwayat Ahmad. Faham tak maksudnya? Rupa-rupanya orang yang kawan dia, yang orang yang ketiga mati tu, kan dia tak mati dalam perang. Maksudnya umurnya lagi panjang daripada kawan dia pertama mati syahid, yang kedua mati syahid, yang ketiga tu dia tak mati syahid. Tapi dengan kesempatan umurnya panjang, walaupun dia tak mati dalam peperangan, tapi kerjanya buat apa? Tasbih, takbir, tahlil. Dia ucap je kalimah tasbih, subhanallah, takbir. Banyak ada ucap kalimah tu. Dia ucap banyak. Maka disebabkan ucapan dia banyak tadi tu, dia boleh lawan dua kawan dia tadi mati syahid. Dialah yang paling ke depan sekali berada di dalam syurga. Cuba tuan amati betul-betul hadis ni. Besar tau kelebihan orang yang banyak kalimah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh lawan orang yang mati syahid, yang ketiga kisah lelaki ni. Jadi manfaatkan umur yang panjang ni dengan memperbanyakkan. Ke bawah tajuk apa? Dapat ganjaran yang banyak. Ganjaran banyak tu kita tak sebut spesifik berapa, tapi menjadi mulia. Dapat ganjaran banyak tu mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis amal yang ke-6. Kita nak sambung kepada amal yang ke-7. Kelebihan yang ke-7. Okey, jelas. Kita dah sebut 6. Tinggal lagi 5 kan. Kita pergi kepada amal ke-7 daripada yang ke-11.
Mudah je kita belajar pada pagi ni. Okey, amal yang kelebihan yang ketujuh. Okey, kalimah ini akan menyebut-nyebut nama orang yang sebut kalimah tu. Maksudnya alhamdulillah ni dia akan keluar suara. Kalimah Allahu Akbar ni dia akan keluar suara. Kalimah la ilaha illallah ni dia akan keluar suara. Percaya tak ni? Okey, bukan saya yang sebut tau. Kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan suka tak kalau orang selalu sebut-sebut nama tuan-tuan dan perempuan? Tapi tuan-tuan perempuan yang sebut tu bukan kawan kita tau. Yang sebut tu kalimah tadi. Yang akan menyebut-nyebut nama kita. Dekat mana? Kita baca hadis ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ni hadis sahih. Inna mimma tadhkuruna min jalalillah. Nabi kata sesungguhnya sebahagian dari zikir kamu semua kerana keagungan Allah. Nabi kata ada zikir-zikir yang kita sebut ni dia telah mengangkat keagungan Allah. Ialah kalau kita ucap tasbih kan mengangkat keagungan Allah, memuji Allah. Nabi kata sebahagian dari zikir-zikir kamu yang kamu semua sebut kerana mengagungkan Allah, kalimah tu apa dia? Ada kata at-tasbih Allah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Nabi kata kalimah-kalimah tu kalimah yang mengagungkan Allah. Kenapa dengan kalimah itu? Nabi kata yan'atif lahunna dawiyyun kadawiyyin nahli tuzakkiru bi sahibiha. Nabi kata kalimah-kalimah itu bersandar di sekeliling arash. Lalu mengeluarkan suara seperti mana suara lebah. Faham baik-baik hadis ni. Nabi kata kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalimah-kalimah tu nanti dia akan bersandar dekat sekeliling arash Allah sambil mengeluarkan suara seperti bunyi lebah. Kan kita tahu kan bunyi lebah kan suara macam mana kan? Lebah dia akan keluar suara seperti lebah. Yang mana suara itu dia buat apa bunyi tadi tu? Dia akan tuzakkiru bi sahibiha. Dia akan menyebut-nyebut insan, orang yang mengucapkan kalimah-kalimah itu. Lepas tu Nabi, amma yuhibbu ahadukum ayyakuna lahu aw la yadhala lahu man yudhakkiru bih. Nabi kata, tidakkah salah seorang dari kamu sesuatu yang selalu menyebut-nyebut namanya? Faham tak maksudnya? Maksudnya kalau kita suka tak orang sebut nama kita? Puji kita semua. Oh, terangkat kita kan. Oh, sampaikan kembang hidung kita. Orang puji-puji kita. Tetapi memuji kita. Nabi kata kamu tak suka ke kalau ada sesuatu yang menyebut-nyebut nama kamu? Sudah tentu kita suka kan? Dia akan menyebut kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar akan berada di sekeliling arasy Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Allahu Akbar. Kelebihan orang yang memperbanyakkan 4 kalimah. Okey. Kita pergi kepada kelebihan yang ke-8. Okey, kita tinggal lagi 4 saja kelebihan daripada 11 kelebihan. Yang ke-8, 4 kalimah ini dia boleh memberatkan timbangan baik kita di hari akhirat. Allahumma salli ala tengok kan kita ni moga-moga nanti di akhirat timbang daripada amal. Kita nak beratkan amal baik kita. Jawapannya dengan 4 kalimah ni. Sangat rugilah kalau kita amal kita tak boleh diberatkan
dengan 4 kalimah ni. Sedangkan 4 kalimah ni, ya Allah, tak ada orang, tak ada seorang pun yang tak boleh nak sebut. Mudah je nak sebut. Apa dalilnya? Mari kita tengok. Dalil dia, kita tengok hadis dia. Nabi kata Nabi kata bakhin. Bakhin ni ucapan macam sangat bagus, macam wow, macam sangat bagus. Nabi kata li khamsin, pada 5 perkara. Ma asqalahunna fil mizan. Nabi kata sangat bagus 5 perkara ni. Lepas tu Nabi kata alangkah beratnya 5 perkara ni dalam timbangan. Inilah dalil kepada amal 68 tadi. Nabi kata alangkah beratnya 5 perkara dalam timbangan. Maksudnya dia boleh memberatkan timbangan amal baik kita. Nabi kata apa 5 perkara tu? Pertama, la ilaha illallah. Yang kedua apa? Subhanallah. Yang ketiga apa? Alhamdulillah. Yang keempat apa? Allahu Akbar. Dan perkara kelima, Nabi kata anak soleh seorang Muslim yang meninggal, lalu dia mengharapkan pahala Allah. Maksudnya Allah akan memberi. Yang kelima ni apa? Yang kelima ni adalah ibu atau bapa yang dia kematian anak dia yang kecil. Tapi dia sabar, diharap ganjaran pahala. Kelebihan orang yang sabar, kematian anak dia, sabar dia tadi tu boleh memberatkan amal kebaikan dia, dicampur dengan amal yang 4 tadi tu. 4 tadi tu apa? Ucapan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, kita semua nanti akan ditimbang di hari akhirat. Tak boleh nak lari. Kita rujuk dalam suratul Al-Qari'ah. Moga-moga amal kita diberat dalam timbangan Allah. Amal baik kita diberatkan dalam 4 timbangan ni. Moga-moga kita dapat apa? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kita berada dalam kehidupan yang senang-senang kita. Yalah, setengah orang puasa tak banyak, dosa kan, amal-amal tak banyak. Janganlah sampai amal-amal zikir 4 kalimah ini tidak diperbanyakkan. Kerana 4 kalimah ini boleh memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Hadis ni hadis sahih ya tuan-tuan dan puan ya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibn Hibban dan Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Baik, kita pergi kepada amal yang kelebihan. Kelebihan yang ke-9 daripada 11. Amal-amal ini dia boleh menjadi benteng. Dia boleh menjadi perisai kita daripada api neraka. Kita semua memang tak nak masuk neraka. Tapi api neraka ni kuat. Panas dia sampai kita kena demam kita dekat dunia ni kan. Itulah tempias panasnya neraka ni kan. Sampai kita demam kan. Tapi kita boleh perisai, kita boleh dinding api neraka tu daripada kena pada kita dengan 4 kalimah ni. Siapa yang kata? Nabi SAW yang kata kepada kita. Nabi sebut dalam hadis ni, hadis sahih, riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, nombor hadis 10684. Sabda Nabi SAW. Nabi ni dia seorang yang bijak, dia pandai nak tarik perhatian para sahabat. Kalau tadi Nabi pukul pokok yang ada daun kan, kali ni Nabi cakap macam ni. Nabi kata, khudhu junnatakum minan nar. Nabi kata, ambillah perisai kamu semua daripada api neraka. Dia kalau kita baca hadis lain, riwayat lain, sebenarnya Nabi pernah sebut macam ni juga. Nabi kata, cepat-cepat ambil perisai. Kalau kita baca hadis lain, sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah, kita nak pergi perang ke? Kita nak pergi perang ke? Hadis tu. Tapi kalau kita baca hadis ni, Nabi kata, ambillah perisai kamu semua, nak lindung kamu daripada api neraka. Rupa-rupanya sahabat ingat, ambil perisai ni macam nak pergi perang. Rupa-rupanya tak. Nabi kata, ambillah perisai kamu daripada mana? Minan nar, daripada api neraka. Macam mana nak buat perisai dari api neraka? Nabi kata, qulu, kamu semua cakaplah, ucaplah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi kata,
Rupa-rupanya baru sahabat faham. Oh, rupa-rupanya cara nak perisai dari api neraka ni, rupanya 4 kalimah ni. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lepas tu bukan sekadar perisai dari api neraka tuan-tuan. Nabi kata lagi. Nabi kata, fa innahun ya'tina yaumal qiyamati muqaddimatin. Nabi kata keempat kalimah tu nanti dia akan datang di hari kiamat berjalan dekat depan kamu. Wa muaqibatin, dia akan berjalan dekat belakang kamu. Wa mujannibatin, dan dia akan berjalan dekat kiri dan kanan kamu. Wa mujannibat tu maksudnya dia akan berada di kanan dan kiri kamu. Dia jadi macam security, dia macam guard lah. Cuba tengok kan pegawai-pegawai peribadi kan. Cuba tengok orang besar-besar kan. Oh kan. Kalau tengok Perdana Menteri kan ada guard-guard kan. Guard jaga kat depan, jaga dekat belakang. Cuba tengok presiden negara kan. Tengok kan guard dia berjalan dekat depan, belakang, kiri, kanan kan. Tuan-tuan, kita nanti di hari akhirat, 4 kalimah ini, dia akan jaga kita kat depan. Dia akan jaga kita kat belakang. Dia jaga kita kiri dan kanan kita. Sampaikan Nabi cakap apa? Nabi kata, wa hunnal baqiyatus salihat. Nabi kata 4 kalimah ini, dia punya pahala dia kekal sampai hari kiamat dan memberi manfaat kepada orang yang mengucapkannya. Hadis riwayat An-Nasai. Tuan jelas? Dapatkan kelebihan. Kalaulah kita tahu kelebihan-kelebihan ni, tentu kita akan baca banyak dalam hidup kita kan. Kita ambil kesempatan mengucapkan 4 kalimah ni. Tuan-tuan, senang je nak buat kan? Tapi kita terlepas Allah peluang selama ni. Moga-moga kita belajar ni, kita jangan lepaskan lagi peluang ya. Sama-sama kita mengamalkan kalimah ni. Tapi kalau nak amal lagi 4 kalimah ni, nanti kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Macam mana nak baca dia, macam mana nak faham dia. Baik, kita habis. Kita pergi ke 10. Kelebihan ke 10. Tinggal lagi 2 lagi. Ke 10 dan 11. Kita dah baca 9 daripada 11 kelebihan. Kelebihan 4 kalimah ni, kalimah ni Allah bagi rahmat kepada kita. Kelebihan dia apa? Kelebihan dia adalah pahala banyak. Boleh jadi perisai daripada api neraka. Kan? 4 kalimah ni, ya Allah, satu ibadat yang mudah nak buat. Kita sebut mula-mula tadilah. Tak payah nak ada wudu, tak perlu nak tutup aurat, bertelekuk, nak kena baru nak buat. Kita boleh dapat dekat mana-mana, kita boleh dapat redha Allah. Kita boleh buat perisai daripada api neraka sambil tunggu bas, sambil tunggu Grab datang, sambil kita nak pergi hantar barang, sambil kita nak berjalan pergi beli barang, nak ke pasar, sambil menyapu, sambil kita mop. Allahumma salli ala Muhammad. Kita berterima kasih pada Allah. Kan? Kerana Allah beri kita peluang yang sangat banyak nak dekatkan diri pada dia. Baik, dalil dia apa? Kita ambil kisah seorang makcik yang sudah umurnya lanjut. Dia tanya pada Nabi. Namanya siapa? Namanya adalah Ummu Hani. Ummu Hani radhiyallahu anha, dia pernah jumpa Nabi. Dia tanya pada Nabi. Orang-orang dulu ni, mereka kalau dia jumpa Nabi, mereka ambil peluang nak dapat ilmu yang manfaat. Jadi Ummu Hani ni, dia kata, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhata yaumin faqultu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu. Maksudnya Nabi lalu jumpa dengan Ummu Hani satu hari, lalu aku berkata kepada baginda, aku tu siapa? Aku tu adalah Ummu Hani. Ummu Hani kata, aku kata kepada baginda. Kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, aku ni dah tua. Aku ni lemah tubuh badanku, dia cakap. Lepas tu dia kata, maka perintahkanlah kepada aku satu amal. Aku duduk-duduk. Kenapa dia kata sambil duduk? Ialah dia tak mampulah nak buat amal dalam bentuk berdiri, nak macam nak solat, mungkin berat. Kan? Okey, sekejap. Kan? Mungkin berat. Dia kata,
engkau boleh tak engkau bagi tahu kepada aku, engkau ajarkan kepada aku, perintahkan aku buat amal tu, masa aku duduk pun aku boleh buat amal tu. Aku dah tua, aku dah lemah. Lalu Nabi SAW pun pesan dekat makcik ni, dekat Ummu Hani ni. Maka Nabi kata apa? Bertasbihlah. Maksudnya apa? Ucaplah subhanallah 100 kali. Kerana kalau ucap 100 kali ucapan subhanallah, walaupun sambil duduk, akan dapat pahala macam 100 hamba sahaya yang engkau bebaskan daripada keturunan Ismail. Tuan bayangkan, orang yang ucap subhanallah 100 kali sambil duduk-duduk ni pun, dia dapat pahala macam membebaskan 100 hamba. Lepas tu kalau dia bertahmid pula, Alhamdulillah, memuji Allah Azza wa Jalla sebanyak 100 kali, sama pahala dia macam dia sedekahkan 100 kuda perang yang ada pelana yang siap-siap dengan tali kekang nak dibawa di jalan Allah. Maksudnya kalau zaman perang dulu kan, mereka memerlukan aset-aset macam kuda-kuda perang. Jadi orang yang boleh sediakan kuda perang ni maksudnya orang yang banyak duit lah. Banyak kena beli kuda lagi, kuda yang mantap, kuda boleh lari laju. Kan dah siap pelana tu maksudnya dah lengkap dah. Nak dibawa untuk pergi berperang. Jadi nak dapat pahala macam tu, sambil duduk je pun kita ucap alhamdulillah, 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 dapat pahala. Tapi dengan syarat 100 kali. Dapatlah macam 100 kuda perang yang berpelana. Kalau tuan-tuan baca 10, dikira macam 10 lah. Kalau dia baca 100, macam 100 kuda. Itu baru 2. Okay, kita baca lagi apa Nabi pesan kepada makcik namanya Ummu Hani tadi tu. Nabi kata bertakbirlah, ucaplah Allahu Akbar 100 kali. Ia sama macam 100 unta yang diberi tanda yang nak dihadapkan ke tempat penyembelihan. Maksudnya, dia macam kita ambil 100 ekor unta yang dia siap asing-asing dah. Unta ni memang nak disedekahkan, nak disembelih unta ni, ambil daging-daging dia, kita nak bagi kepada orang fakir miskin makan. 100 ekor unta agak-agak dapat berapa kilo daging dia. Nak diinfakkan, nak disembelihkan. Bayangkan. Kalau lembu sendiri kan, kita sembelih, bagi daging-dagingnya kan, boleh berapa keluarga boleh makan, berapa kepala boleh makan. Dibayangkan hanya dengan ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir itu bukanlah maksud takbir, takbir, takbir. Bukan yang itu. Maksudnya ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil duduk dekat kursi malas tu kan. Ada kursi malas je. Sambil kat kursi rotan tu ke duduk, sambil duduk kat luar-luar beranda. MCO ni pula kan banyak duduk kan. Bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat pahala macam 100 unta diberi tanda. Kemudian dia ucap 100 kali. Nabi kata, ucapkanlah La ilaha illallah 100 kali. Kerana ucapan itu akan memenuhi langit dan bumi. Kenapa besar pahala kan? Kerana ucapan tahlil. InsyaAllah ada waktu sikit lagi nanti, saya akan terangkan pula pasal tahlil. Okay. Maksudnya, pahala dia macam tuan-tuan bayangkan. Macam mana nak penuhkan langit dan bumi dengan buat amal. Sedangkan langit ni luas, bumi luas kan. Tapi dengan kalimah La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, dia boleh memenuhi langit dan bumi. Nabi kata apa? Dan tidak kecuali dia datang dengan amal yang serupa yang engkau lakukan. Hadis riwayat At-Tabrani. Maknanya Allah bagi pahala sama macam kita Allah Ta'ala janji dapat macam memenuhi langit dan bumi, macam itulah pahala yang kita akan dapat nanti. Pahala seolah-olah macam kita membebaskan 100 hamba, macam itulah pahala yang tercatat nanti di hari akhirat. Okey, selesai bab ini. Okey, kita pergi kepada yang terakhir sekali. Terakhir sekali dapat apa? Yang terakhir sekali ni, 4 kalimah ni dia
boleh bawa kita masuk ke dalam syurga sangat. Cantik, ada pohon-pohon hijau, ada pokok-pokok yang cantik sangat. Daripada 4 kalimah ni. Jadi nanti kalau kita suruh masuk syurga, kita tengok kenapa jiran aku tu, dia punya pokok dia banyak je pokok-pokok dia, pokok aku tak berapa banyak pun. Contoh kan, ternyatalah jiran kita tadi tu, kawan kita tadi tu, rupa-rupanya dia telah tanam siap-siap pokok tu di dunia. Tanam macam mana? Dia tanam dengan 4 kalimah ni. Siapa yang kata? Nabi SAW yang kata. Mari kita baca hadis Nabi SAW. Ada 2 hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang sabda Nabi SAW, laqitu Ibrahim lailatal usri bi. Nabi kata aku ni maksudnya Nabi SAW telah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam di malam aku diisrakan. Okey, kejap kalau ada apa-apa. Okey. Nabi kata jumpa dengan Ibrahim malam diisrakan. Lepas tu beliau berkata, Nabi Ibrahim tu kata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, dia kata, aqri ummataka minnis salam, sampaikanlah salam daripadaku kepada umatmu. Dan engkau beritahulah kepada umat-umat engkau, wahai Muhammad. Apa dia? Bagi tahu tanah syurga itu baik, tanah syurga itu subur, airnya tawar, dan tanah di situ rata dan tidak ada pepohonan. Maksudnya Nabi Ibrahim bagi tahu kepada umat Nabi Muhammad SAW bahawa syurga tu tanah dia tu subur, airnya tawar dan tanah kat situ rata dan pokok tu tak ada langsung. Kerana perkataan jannah ni memang dia ada sebut jannah ni dia memang ada pokok-pokok. Cuma maksud dia Ibrahim ni kata dekat syurga tu kalau tanam pokok, subur tanah dia. Lepas tu Ibrahim pun kata, sebenarnya dia kata sesungguhnya tanaman-tanaman syurga itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa maksud dia? Maksudnya rupa-rupanya Nabi Ibrahim nak bagi tahu nak tanam pokok dalam syurga ni, tanah tu subur, air dekat sana airnya bersih, tawar, dia kata. Tapi nak tanam macam mana? Dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maknanya kalau kita banyak ucap ucapan ini, seolah-olah kita telah menanam pohon-pohon di dalam syurga. Jadi untuk mantapkan hadis pertama ni, kita baca hadis yang kedua. Hadis kedua ni kisah Nabi tegur Abu Hurairah yang sedang menanam pokok. Rupanya Abu Hurairah ni, dia juga seorang yang suka menanam juga. Tapi banyak lebih digelar dia suka menjaga kucing kan. Betul namanya Abu Hurairah. Jadi dia kata Abu Hurairah, kata Nabi SAW, engkau, dia kata Nabi tanya, engkau tengah terrisu. Apa yang kau sedang tanam tu? Abu Hurairah jawab, Ghirasali, aku tanamlah, aku dah tanam sesuatu. Lepas tu Nabi tanya dekat dia, kan tanaman yang lebih baik untuk engkau daripada apa yang kau sedang tanam sekarang ni? Abu Hurairah dia tahu macam tu, dia pun jawab, bala ya Rasulullah. Dia kata, ya of course. Dia kata, sudah tentu ya Rasulullah, aku nak tahu apa dia tanaman yang lebih baik daripada apa yang aku tanam ni. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi kata ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi kata, yughras laka bi kullin wahidatin sajaratun fil jannah. Akan ditanamkan untuk engkau
sebuah pohon dalam syurga dari setiap kalimah tersebut. Maknanya kalau kita ucap subhanallah, satu pokok tanam. Alhamdulillah, satu pokok tanam. La ilaha illallah, satu pokok. Allahu Akbar, satu pokok. Ini kan begitu kalau kita berdasarkan hadis ini. Ditanam bagimu sebuah pohon dalam syurga dari setiap kalimah tersebut. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Maka berdasarkan dua hadis ini menandakan bahawa kelebihan yang ke-11, kalimah-kalimah tersebut dapat menumbuhkan pohon-pohon di dalam syurga. Jadi kalau kita nak tengok, kalau kita masuk syurga, nak landscape-nya cantik. Dia sebenarnya syurga ni memang dah cantik dah. Tapi kita boleh cantikkan dia lagi. Dengan apa? Dengan usaha yang kita buat. Dengan kita menanam pokok-pokok di dalam syurga. Tanam siap-siap dekat dunia dengan kalimah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka habislah 11 apa? Sekejap ya. Maka kejap okey, maka habislah 11 kejap. Okey, maka habislah 11 kelebihan 4 kalimah tadi. Dapat ya 11 kelebihan tadi? Okey. Kelebihan yang pertama apa? Kelebihan yang pertama, kita buat kesimpulan dia ulang balik semula. Kelebihan yang pertama, kelebihan dia ia merupakan kalimah yang terbaik dan dia berasal dari Quran. Yang kedua, 4 kalimah tadi merupakan kalimah yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga apa? Kejap, saya ambil dia punya point dia. Yang ketiga apa? Yang ketiga, 4 kalimah tadi merupakan kalimah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dunia dan seisinya. Yang keempat, 4 kalimah tadi boleh menghapuskan dosa-dosa. Yang kelima, 4 kalimah tadi merupakan pengganti bagi harta yang tidak dapat disedekahkan boleh menjadi sedekah. Yang keenam, Allah bagi pahala yang banyak menjadi mulia di sisi Allah dengan kisah 3 mu'alaf tadi. Yang ketujuh, kalimah-kalimah tadi akan sebut-sebut nama-nama manusia yang suka menyebut-nyebut 4 kalimah tersebut di sisi Allah ketika mana mereka berada di sekeliling arasy Allah. Yang ke-8 boleh memperat. Yang ke-9 menjadi perisai daripada api neraka. Yang ke-10 aman itu mudah untuk dilakukan tapi dapat banyak pahala bergantung kepada berapa banyak baca. Kalau baca 100 kali, dapatlah 100 ganjaran seperti yang telah pun kita sebutkan daripada kisah seorang perempuan yang tua, namanya adalah Ummu Hanik. Dan yang terakhir, boleh menumbuhkan pohon-pohon di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala a'lam. Kita pun dah sampai kepada jam 11.30, 11.24. Maka saya buka kepada mana-mana persoalan. Okey. Ustaz, dalam chat ada soalan saya. Baik. Soalan yang pertama ditanya oleh Puan Nohayati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah dibaca dalam hati? Jawapannya adalah boleh. Semua zikir boleh dibaca di dalam hati, tetapi darjatnya itu kurang sedikitlah. Maksudnya darjatnya kurang, maksudnya begini. Zikir yang paling terbaik susunannya adalah zikir diucapkan dengan lidah diiringi dengan hati. Itu zikir yang paling terbaik, darjat dia yang pertama. Maksudnya kalau macam kita sebut subhanallah, tapi hati kita ni mulut sebut subhanallah, tapi hati kita ni dia iring sekali, dia tahu subhanallah tu apa. Itu paling terbaik. Lidah dengan hati. Zikir yang kedua terbaik, bawah sikit, adalah zikir dengan hati. Walaupun dia tak ucap dengan lidah dia, tapi zikir dengan hati dia. Dan yang paling
yang paling terbawah sekali, ya, darjat yang ketiga adalah zikir dengan lidah, dengan mulut sahaja, tidak dengan hati. Dia sebut subhanallah tapi pemikirannya melayang-layang, dia tak fokus. Hati dia entah ke mana. Hatinya fikir lain tapi mulutnya la ilaha illallah. Tapi dia pergi, hatinya tidak mengiringi zikir dia sebut tadi. Hati dia ke lain, mulutnya sebut zikir tapi hatinya ke lain. Yang ketiga ni pun tetap dapat pahala juga. Dia masih lagi dalam berzikir tapi darjat zikir dia tu darjat yang ketiga. Dengan lidah saja. Nak naik sikit lagi dengan hati. Walaupun lidah tak sebut, tapi paling baik lagi yang pertama adalah lidah dan hati bersama-sama. Okey, yang kedua, okey, ada Puan Asmah kongsikan. Kalau nak tengok rakaman kuliah istighfar 1 dan 2 adalah YouTube, betul. Kalau yang ketiga, ada soalan berikutnya. Kalau ada hadis yang menyebut berapa jumlah untuk berzikir seperti zikir Fatimah, zikir Fatimah. Assalamualaikum Ustaz. Okey, zikir Ya, Fatimah tu anak maksudnya kepada Nabi anak. sallallahu alaihi wasallam. Ya, Fatimah radhiyallahu anha, Nabi pernah ajar dia ketika dia nak tidur. Cak subhanallah 3-3, alhamdulillah 3. Tapi Allah Akbar tu bukan 3-3 ya. Allahu Akbar tu tak silap saya 34. Dia bukan 3-3. Dia bukan 99. Dia semua sekali adalah 100. Disuruh sebut. Kalau tak silap saya, Allahu Akbar tu 34. Subhanallah 3-3. Okey, kalau Nabi sebut secara spesifik, kita kena baca ikut apa Nabi sebut tadi tu. Lebih tak apa, tapi jangan kurang. Kalau macam kita nak dapat 100 ekor 100 unta tadi, dia kena baca 100. Kalau baca 99 tak dapatlah 100. Jadi kena baca spesifik yang Nabi sebut tadi. Tak sebut 3-3, kena baca 3-3. Jangan kurang. Kalau lebih tak apa. Baik, dah tak ada soalan. Ada soalan secara verbal? Ada pertanyaan lain secara verbal? Sila ya, jemaah jika ada soalan, jika ada kemusykilan, sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. kebanyakan Ustaz menyarankan supaya kita berzikir subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim itu lebih afdal katanya. Dia tak pernah pula dia menceritakan tentang keempat-empat kalimah ni yang lebih afdal. Jadi agaknya apa dia, macam mana dengan kategori statusnya? Status apa tu? Status Ni perbandingan antara subhanallah bihamdi, subhanallahil azim dengan yang 4 kalimah ini. Okey, sebenarnya begini. Mungkin ustaz tu sebut lebih afdal tu bukanlah bermaksud dia nak kata, dia nak membandingkan zikir-zikir tu. Sebenarnya begini. Apa yang kita kejap saya kena jaga suara ni. Pasal saya yang kontrol semua ni. Okey, kejap Begini. Sebenarnya begini. Zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dia di bawah tajuk zikir tasbih. Okey, dia di bawah tajuk zikir tasbih. Okey. Zikir tasbih ni kita tak belajar lagi. Sebenarnya yang kita belajar ni kita ambil yang umum dulu. Kita ambil yang umum, kita belajar keempat-empat kalimah ni. Nanti baru kita akan belajar spesifik pula. Kita akan belajar tasbih ni macam mana, alhamdulillah macam mana, Allahu Akbar macam mana, la ilaha illallah macam mana. Contoh, kalau kita tengok dekat nota yang saya paparkan, tuan nampak tak nota yang saya paparkan ni? Ini contoh nota pasal tahlil. Pasal kalimah la ilaha illallah. Kita akan belajar spesifik. Ni kita ambil umum dulu. Okey.
yang wallahu ta'ala alam yang tentang zikir paling terbaik tadi. Contohnya kalaulah ustaz tu maksudkan antara subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah bihamdi itu paling terbaik, yang itu mungkin kena dibetulkan. Nah, mungkin kena dibetul sikit yang terbaik tu. Perkataan terbaik tu. Sebab kalau kita belajar lagi nanti, sebenarnya antara subhanallah, ucapan subhanallah dengan kalimah alhamdulillah, alhamdulillah lagi terbaik daripada subhanallah. Dalil dia, ada dalil dia. Tapi daripada 4 kalimah ni, yang lagi terbaik sebenarnya adalah kalimah la ilaha illallah. Tu lagi terbaik. Tapi sebab kita cerita umum dulu, kita ambil 4-4 tu adalah terbaik. Sebab tu kita sebut tadi terbaik, maksudnya terbaik daripada kalimah yang lain. Kalau kita nak ucap kalimah lain, kalimah apa, tapi yang terbaik 4 kalimah tadi. Tapi kita tidak lagi membuat differentiate antara 4 kalimah tadi, antara subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan antara 4 tu mana terbaik antara 4, kita tak masuk lagi. Kita tak bincang lagi. Tetapi jika dimaksudkan kalimah tasbih tu terbaik daripada 4 kalimah tu, maksudnya kalaulah yang dikatakan kalimah subhanallah tu lebih terbaik daripada alhamdulillah ke, daripada la ilaha illallah ke, iaitu dia kena betulkan. Yang tu mungkin sama ada kita tersalah dengar ke, ataupun mungkin ustaz tu maksud lain ke, mungkin dekat situ. Sebab daripada 4 kalimah tu yang paling terbaik adalah la ilaha illallah. Tengok dalil dia. Okey, kita tengok dalil, saya tunjukkan contoh. Nota ni saya akan bagi kemudian sebab kita akan belajar pada minggu yang berikutnya. Okey, kita tengok dalil dia. Contoh dalil riwayat Tirmizi. Ni tengok Nabi cakap apa. Nabi sebut terang-terang ni. Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi kata apa? Sebaik-baik zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ni dalil ni. Nabi tak pernah cakap, Nabi tak jumpa pun subhanallah tu wa bihamdi tu sebaik-baik antara zikir. Tapi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dia ada kelebihan dia tersendiri. Kelebihan tersendiri tu kelebihan apa? Kelebihan dari sudut yang kita faham 3 tu. Yang Nabi kata subhanallah bihamdihi subhanallahil azim tu, dia pada 3 kelebihan. Nabi kata apa? Habibatani ilar rahman Nabi kata khafifatani 'alal lisan saqilatan fil mizan. Kalimah subhanallah bihamdi tu dia pada 3 kelebihan. Mudah nak sebut dekat lidah, berat dalam timbangan, disukai oleh Allah Ar-Rahman. Dekat situ. Yang itu betul. Tapi jika kita perincikan, kalau antara 4 kalimah ni yang paling terbaik, jawapannya adalah la ilaha illallah. Sebab dia adalah kalimah tauhid dekat situ. Tapi kalau kita nak perincikan lagi, antara subhanallah dengan alhamdulillah, mana lebih afdal? Jawapan dia adalah alhamdulillah daripada subhanallah. Dalil dia kenapa? Dalil dia macam mana kita boleh kata lebih afdal? Kerana kalau kita rujuk dalam hadis Nabi, siapa ada buku hadis impunan hadis 40 An-Nawawi, kita akan jumpa Nabi mengatakan bahawa kalimah alhamdulillah ini dia boleh memenuhi langit dan bumi. Nanti kita akan belajar pada spesifik. Kita akan belajar nanti pada subhanallah saja, alhamdulillah, Allah akbar dengan la ilaha illallah. Kita akan jumpa nanti. Tapi ketika mana Nabi kata kelebihan baca subhanallah ni, kelebihan dia apa? Kelebihan dia boleh memberatkan timbangan. Memberatkan timbangan. Okey, kena faham macam ni. Macam mana kita nak membedakan mana lebih baik? Okey. Subhanallah dia boleh memberatkan timbangan. Macam kita baca tadi kan, memberatkan timbangan macam subhanallah bihamdihi kan, dia boleh memberatkan timbangan kan? Okey. Tapi alhamdulillah dia boleh memenuhi langit dan bumi. Okey. Persoalannya adalah antara memberatkan timbangan dengan memenuhi dengan memenuhi langit dan bumi, macam mana kita nak bedakan dia? Membedakan, memberatkan timbangan, memenuhi langit. Saya mungkin tertukar. Macam tu perbezaan dia. Tapi sebenarnya jika kita nak
kalau kita nak bezakan dari sudut pecahan dia, sebenarnya alhamdulillah dia lebih terbaik daripada tasbih. Tasbih. Tapi wallahu ta'ala alam, bagaimana boleh adanya ucapan yang begitu, wallahu ta'ala. Mungkin maksud dia terbaik tu dalam banyak-banyak zikir tu mungkin bukan maksud untuk membuat perbandingan 4 kalimah tu. Tapi paling terbaik sekali adalah la ilaha illallah jika kita nak bandingkan dengan keempat-empat kalimah yang kita sebutkan tadi, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Ustaz, Ya, silakan. ya ini ke Anis ya. Ustaz, Ya, Puan Anis. boleh tak kita bawa zikir ini dalam sujud kita? Lepas kita kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sebab fadilatnya banyak sangat kan? Okey. Jadi dalam sujud Zikir mana tu Kak Anis? subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey. Jadi selepas kita kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dan kita sebutkan zikir ni dalam sujud kita sebelum salam ke atau mesti di luar salat? Wallahu ta'alam yang itu boleh tak baca zikir? Kalau boleh, bacakan zikir-zikir yang Nabi spesifikkan dalam solat tu. Yang macam subur, qudus, satu memang ada dalam zikir Nabi baca ketika rukuk dan sujud tu memang boleh baca. Yang lain tu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu saya wallahu ta'ala yang tu saya tidak ada ilmu kat situ. Sama ada boleh baca tak ketika mana dalam sujud. Lebih kepada subhana rabbiyal a'la kan, pada al-a'la, pada ketinggian, pada keagungan. Jadi kalau kita campur itu yang subhanallah walhamdulillah wallahu ta'ala, kat situ saya tak ada ilmu nak jawab kat situ. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ustaz, saya nak tanya boleh? Boleh. Okey. Syairah Ustaz, tanya apa? betul ke kalau 4 kalimah ni adalah zikir yang selalu dilazimi oleh Nabi Idris setiap kali dia nak menjahit? Saya pernah dengar cerita tu daripada ustaz mana, tak saya tak ingat. Okey. Jawapan dia cara macam ni. Macam mana kita nak jawab? Okey. Jawapan pertama sebenarnya kita katakan wallahu ta'ala alam. Kenapa? Kerana macam ni. Cerita Nabi Idris adalah cerita yang terdahulu, iaitu cerita kisah-kisah. Apabila dia adalah cerita-cerita yang terdahulu melalui jalan wahyu, maka kita mesti kena ada dalil. Kita mesti kena ada dalil. Sumber ataupun dalil fakta kepada kisah Nabi tentulah ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW yang sahih. Setakat dapatan, bacaan, belajar kisah-kisah Nabi ni tak jumpa lagi dalam ayat Quran ataupun hadis Nabi yang sahih mengatakan Nabi Idris dia menjahit, dia suka baca 4 kalimah ni. Yang pertama, menjahit tu sendiri pun dah satu isu dah. Mana kata dia ni boleh menjahit? Lepas tu ucapan tadi tu. Tu jawapan dia. Jadi kita kena minta kepada ustaz yang memberi jawapan tu supaya dia mendatangkan bukti dan dalil lah. Macam mana dia boleh kata Nabi Idris tu dia menjahit? Siapa yang bagi tahu? Sebab tu dia panggil disiplin. Dalam kita belajar kisah-kisah Nabi, kita tidak boleh mengambil fakta itu, mengambil daripada, kalau riwayat Israiliyat, sumber utama kisah-kisah Nabi ni, dia ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kalau pasal Nabi Idris memang tak banyak kita tahu.
memang ada hadis sebut, dia memang buat besi, dia memang ada, dia memang ada hadis yang sebut Nabi Daud dia bertasbih, gunung berhenti, bertasbih, gunung ganang pun bertak. Kita boleh cakap macam tu sebab ada ayat Quran dan juga hadis Nabi. Suara Nabi Daud ni dia dia ketika mana suara dia sedap, itu sebab kenapa kita boleh kata macam itu, sebab dia ada fakta dia, dalil-dalil dia. Tapi yang Nabi Idris saya wallahu taala alam. Nanti kalau boleh bertemu balik, boleh berhubung balik dengan yang memberi maklumat itu, mohon si pemberi maklumat itu mendatangkan dalilnya. Ya, kat situ saja. Saya tak dapat nak bagi jawapan kat situ. Wallahu taala alam. Baik, ada lain? Assalamualaikum Ada? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kan Ya, tasbih, ya. tahmid semua ni kita biasanya buat amalan ni selepas solat fardu kan Ustaz. Dan ada yang mengatakan bahawa kita tak bila kita dah buat tahiyat akhir tu kita jangan angkat kita punya kaki tu tempat kita solat itu kita terus takbir subhanallah alhamdulillah. Jadi adakah fadilatnya sama dengan kita membaca zikir 100 kali tadi tu Ustaz? Sebab kalau selepas solat dia sarankan kita buat 33, 33, 34 kan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Yang pasal angkat kaki tu ada riwayat, tapi dia tak cerita pada 4 kalimah tadi. Dia cerita pada kalimah tahlil, la ilallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kulli syai'in qadir. Yang itu ada riwayat tu. Tapi bukan disebut tentang 4 kalimah tadi tu. Kalau yang kita nak sebut subhanallah 33, Allahu akbar 33, la ilaha alhamdulillah 33 tu, itu dia tak dikaitkan mesti kaki kita tak boleh nak buka, tak. Boleh je kita buka. Dia hadis tu dia tak sebut tentang kaki tu mesti kena sama macam kita letak air, tak ada. Yang tu tak ada. Tapi kalau yang ada dikaitkan kaki tu jangan dibuka lagi tu, itu pada cerita pasal tahlil. Kalimah la ilaha illallah dia kaitkan dengan zikir tahlil. Zikir tahlil tu insya-Allah nanti kita akan masuk. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih. Allah. Ya, ada soalan lain. Kalau tak ada soalan lagi tak apa, kita berhenti di sini. Kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan. Kita akan fokus tentang kalimah tahlil la ilaha illallah. Nota ni yang tuan-tuan tengok ke depan ni, saya sedang edit balik yang saya pernah beri pada sebelum ni. InsyaAllah nanti saya akan beri pada minggu tuan nampak kan kalimah tahlil ni. InsyaAllah kita akan belajar pasal kalimah tahlil saja. Kita dah belajar yang umum 4, kita pergi kepada spesifik pula. Kita pergi pada tahlil, lepas tu kita pergi kepada tasbih. InsyaAllah kita akan belajar secara spesifik. Ketika tu, waktu kita belajar tu, kita akan ulas tahlil macam mana bacaan dia. Yang baca lepas solat macam mana, zikir pagi petang macam mana, insya-Allah nanti kita akan belajar. Untuk kelebihan tahlil saja. Insya-Allah pada minggu berikutnya ya. Okey, Puan Mazidah ada apa-apa ucapan penutup? Ya, saya ingin bertanya Ustaz, maknanya Ustaz memang setiap minggu juga akan bermula jam 9 pagi Ustaz ya? Kelas yang sebelum kita ni tadi, Ustaz memang akan bersiaran. Adakah juga kelas khusus pagi? Jadi boleh juga saya war-warkan kepada jemaah-jemaah kami ya Ustaz ya? Boleh? Boleh juga. Boleh juga. Jadi boleh jugalah kita announcekan sekarang Ustaz ya. Maknanya siapa yang mengikuti kelas plus buku dan jika mereka hendak join yang 9 pagi, so bermakna bersambunglah tapi different link sajalah. Ya? Different link saja. Okey, saya ingin mengucapkan ya kepada semua jemaah-jemaah terima kasih dan saya amat-amat bersyukur kerana memberi sokongan kepada Persatuan Wanita Islam Prihatin di atas kuliah-kuliah yang kami anjurkan.
Ya. So ikuti terus kelas-kelas kami. Jadi Ustaz, kepada mereka yang tidak ada di dalam chat grup tadabbur kita ya Ustaz, mungkin kita boleh war-warkan mereka beri nombor telefon dan kita akan masukkan mereka di dalam chat grup tadabbur kita. Betul. Boleh. Ya, supaya mereka dapat rakaman-rakaman dan info-info dalam kuliah-kuliah kita. Ya, Betul. jemaah-jemaah, jika jemaah ingin kami masukkan di dalam chat grup tadabbur kita, dan kita bolehlah masukkan dan segala informasi kita akan war-war ke dalam chat grup tersebut. Ya, itu sahaja Ustaz. Itu saja. Terima Baik. kasih. Mama Ya. tanya nak beri nombor pada siapa dan di mana? Nak bagi nombor kat siapa tu Puan Mazidah? Okey. Saya masukkan nombor telefon saya sekarang ya dekat dalam chat group. Okey, boleh saya beri waktu untuk masukkan. Okey, Mazidah Abdul Razak 013 32 55 186. Ya. Saya adalah Hajar Mazidah Abdul Razak selaku Ketua Biro Dakwah Persatuan Wanita Islam Prihatin. Jika ada apa-apa pertanyaan lain, sila hubungi saya. Ya, sekian. Terima kasih. Tolong Kak Mazidah tolong repeat the number please. 013. Silakan Puan Mazidah. Ada kat chat tu, kat chat. Ada dekat Okey. chat. Dalam chat pun ada, saya ulang ya. 013 32 55 186. Ya. Dan ada juga bertanya dengan saya, bolehkah kami kongsi kuliah-kuliah ini atau rakaman-rakaman ini kepada ahli keluarga atau ya kami amat wawarkan kerana tujuan kami when we organize all the classes memang untuk disebarkan sebanyak yang mungkin ya. Kerana tiada apa-apa bayaran pun kami minta, tetapi niat kami adalah untuk memanjangkan lagi kuliah-kuliah kami kepada sesiapa yang ingin mengikutinya. Ya. Sekian, terima kasih kepada semua jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Kita jumpa ya minggu depan. Terima InsyaAllah. Sama-sama. kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mazidah. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz. Allah, jazakallah. Kepada pengajar. Terima kasih Ya, kepada terima Puan kasih Mazidah. semua. Ya, terima kasih juga kepada semua yang beri sokongan sebenarnya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih semua. Saya tamatkan terus ya. Ya Ustaz. Okey, baik.